Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya lihat ada budak-budak yang berada di hadapan, maka tindakan ibu dan ayah ini baguslah. Sebab mengenalkan anak-anak tempat ibadah. Rasa dah budak-budak duduk berlari. Kan budak-budak nak duduk berjabat. Betul tak? Tak kena. Maka dalam mendidik anak-anak ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu akan ada rintangan-rintangan dia. Maka saya teringat kepada satu syair yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia bertanya kepada gurunya Imam Waqi' tentang hafalan dia ni tak berapa nak cantik. Maka guru Imam Syafi'i ini bernama Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i menukilkan dalam bentuk syair. Apa bunyi syairnya? شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Maksud syair ini, Imam Waqi' berpesan kepada Imam Syafi'i selaku anak muridnya. Maka engkau ini kena tinggalkan maksiat. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala ini umpama cahaya. Maka cahaya ilmu ini sama sekali tidak akan melekat kepada si pelaku maksiat. Itu cerita dia. Jadi yang selama ini kita belajar tak lekat-lekat. Selama ini kita hafal tak ingat-ingat. Selama ini anak kita tegur lepas tegur tak dengar, lepas tegur tak dengar. Maka cuba semak balik. Adakah berlaku maksiat pada diri kita ataupun anak kita? Ataupun berlaku dalam rumah tangga kita. Kalau sudutlah. Jangan diingat maksiat ini hanya makan rasuah saja. Tipu klaim pun termasuk dalam maksiat juga, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak sikit. Betul tak? Klaim mileage khusus di Muar. Klaim sampai ke JB, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Muar ke JB tu, dapat tak duit? Dapat. Maka yang kita dapat itu haram. Maka kita suap pula di mulut isteri dan anak-anak kita. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi berkaitan dengan tips ke arah memperolehi pembahagian yang terbaik. Kita habis baru ni nombor 6, maka malam ini kita sambung pada nombor 7. Kali lambat-lambat, masuk isyak kena berhenti. Maka nombor 7 ditulis di sini bahawasanya pandang ke hadapan. Ahli waris mesti pandang jauh.
Pandang ke hadapan ini, setiap waris perlu cuba memikirkan kesan daripada pembahagian yang bakal dipersetujui ini daripada beberapa aspek. Apa dia? Sosial, ekonomi dan sebagainya. Sebaiknya tidak menyusahkan sesiapa pada masa depan. Contoh, kita nak bahagi sama rata. Bila mana kita nak bahagi sama rata tadi, kita tengok kepada anak yatim tadi. Makna kata, kita ni pak saudara kita dapat. Anak si mati ni perempuan, tak ada lelaki. Maka ahli warisnya adalah isteri dia, anak dia perempuan dan kita adik-beradik. Kita nak bahagi sama rata, kena tengok dulu. Bahagi sama rata dengan ikut faraid tadi, walaupun kita setuju. Sama rata dengan bahagi faraid, mana yang lebih kepada dia? Contoh, mengikut faraid dia dapat 80,000. Kalau bahagi sama rata dia dapat 70,000. Maka nak bersetuju untuk faraid ataupun sama rata? Faraid lah. Amountnya lebih. Walaupun kita bersetuju. Sebab kena tengok kesan itu. Menguntungkan dia ataupun tidak. Sebab yang buat keputusan bukan dia. Yang buat keputusan adalah ad litem, iaitu penjaga dia. Jadi menjadi penjaga ni kena cerdik. Jangan bila mana berbincang kita bagi sama rata lah, malas serabut kepala. Serabut tak serabut, tengok dulu. Kalau bahagian faraid lebih daripada bahagi sama rata, maka bahagian dia kita bahagi ikut faraid. Bahagian kita yang bersetuju bagi sama rata, kita bagi sama rata. Itu tanggungjawab memikirkan kehadapan. Bagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan, pemilikan beramai-ramai terhadap sebidang tanah mungkin menyusahkan waris-waris dari segi penentuan had pemilikan dan penentuan sempadan. Dan ingatan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, ada jemaah tanya, Ustaz, kenapa ada tanah kita jual? Kenapa kita tak bahagi ikut faraid? Boleh bahagi faraid, masalahnya kena tengok juga dengan kanun tanah negara. Ada tanah di Negeri Sembilan yang kurang daripada 1 ekar, tak boleh lebih daripada berapa? 1 nama. Ada yang maksimum setakat 2 nama, sedangkan ahli waris kita ada 7 nama. Nak masuk macam mana? Tak boleh, sebab kita terikat juga dengan akta dia. Sebab itu, kena tengok juga pemilikan beramai-ramai ini mendatangkan manfaat ataupun tidak. Kalau tuan-puan tanya saya, banyaknya menyusahkan. Dalam satu geran ada 5 orang. 5 orang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak bahagi pusaka, mesti 5-5 ini hadir. Kemudian pula berlaku kematian yang seterusnya dalam 5 orang. Pula dah. Kita nak bahagi macam mana pada yang bahagian seorang tadi kepada ahli waris dia pula. Sedangkan padat dah ni. Kita pun tak tahu mana satu sempadan kita. Yang kita tahu ada banyak nama dalam itu. Maka, pada ketika ini, kesulitan akan dialami oleh generasi ketiga sekiranya berlaku kematian dalam kalangan waris tersebut. Sebab itu, kalau boleh berbincang, yang paling terbaik adalah kalau ada tanah, kita hadkan. Siapa nak? Okey, kau nak. Okey, kau bayar bahagian yang lain. Aku nak bayar macam mana? Aku duit pun tak apa nak ada. Duit tak ada, jangan sembang. Betul-betul. Duit tak ada, kena jual. Tak boleh Ustaz, sayang tanah pusaka ni. Saya kalau duk main sebut sayang tanah pusaka ni, saya serabut perut, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila mati kelak tidak dibawa tanah tersebut. Tak bawa. Bila tak bawa, maka tuan-tuan kena fikirlah apa yang dibawa ni. Melainkan amalan kita. Bila mana kita meninggalkan sebidang tanah, maka kita mati. Sebidang tanah itu menjadi milik siapa? Milik ahli waris kita. Maka terpulang pada ahli waris kita nak buat apa? Sebab ada di kalangan kita, dia berpesan awal lagi. Tanah ni jangan jual. Dia 7 keturunan aku boleh makan musang king dusun ni. Jangan jual. Ingat belaka? Ya, ingat. Agak takut ke ayah dia.
Ayah dia bekas tentera, pegawai waran 1 dulu. Okay. Jadi, maka pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, jumlah pemilik yang ramai menyukakan pelaksanaan apa-apa urus niaga seperti jualan, gadaian dan untuk memajukan tanah tersebut. Kenapa? Sebab nak memajukan tak ramai, nak kutip hasil ramai. Masing-masing tak nak keluar modal, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka pemilikan beramai-ramai juga boleh menyebabkan harta itu terbengkalai dan dibiarkan begitu sahaja kerana tiada siapa yang berani mengusahakannya kerana pemiliknya ramai. Macam baru ni ada jemaah di Labu Lanjut tanya. Disebabkan dia ni adalah waris yang ketiga, 3 lapisan. Bila 3 lapisan, yang atas tadi tak usahakan, kemudian mati dah ramai. Kemudian pergi pejabat tanah, dia nak semualah sijil, mati, ahli waris yang ada. Dia kata, pening ustaz, nak buat macam mana? Kemudian dia kata, baru ni datang surat warning. Kalau tak bayar cukai, maka kerajaan akan rampas. Dia kata, siapa bayar? Saya bayar ustaz. Okeylah, dia bayar. Adakah tanggungjawab dia seorang? Tak, tanggungjawab ahli waris semua sekali. Maka ahli waris lain berhutang dengan dia. Yang dia jadi serba salah, tanah itu dia usahakan dan hasil tadi dia makan seorang. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab pemiliknya bukan dia walaupun dia usahakan. Bukan dia. Dia adalah salah seorang pemilik. Kalau dia usahakan, adakah dapat pada dia semua? Mana boleh. Kalau ahli waris lain setuju, okey. Masalahnya ahli waris lain pun tak nak bekerja sama dengan dia. Dia ke kanan pun tak boleh, ke kiri tak boleh, depan pun sangkut, belakang pun sangkut. Last sekali dia kata, beginilah ustaz, biar kerajaan rampas je lah tanah tu. Saya kata, molek lah abang kalau begitu. Sebab usaha ini bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau melibatkan kematian yang berlapis, lagi susah. Tak boleh nak salahkan pada pejabat tanah sebab dia nak bukti. Dia nak bukti kematian, dia nak ahli waris yang lain datang, dia nak dapatkan persetujuan. Dia bukan boleh, kita kata tak apa, dia setuju tuan. Tak boleh main begitu. Mesti jasad itu ada, diambil keterangannya. Kemudian yang ke-8. Hendaklah kita ini lupakan nostalgia lama. Nostalgia kita sama-sama adik-beradik ni cukup banyak. Ada yang kedekut, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkira. Apa lagi? Ada yang kakak kasar, ada yang takut dengan bini. Tak, ada takut dengan suami. Maka selalunya harta pusaka amat sensitif kerana mempunyai nilai nostalgia bersama orang tua dia. Iaitu ibu atau bapa dia. Dan paling menyedihkan lagi, kadang-kadang ada ahli waris yang kata, ayah meninggal dah minggu lepas. Jomlah kita usahakan tanah ayah ni untuk dibahagikan faraid pusaka ni. Mesti akan ada di kalangan ahli waris yang kata, sabarlah, ayah baru seminggu meninggal. Kau dah cerita bab harta, kubur ayah merah lagi. Tuan-puan, istilah kubur merah ni pergi campak jauh-jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Tak betul istilah kubur merah ni. Istilah kubur merah ni tak ada. Mati hari ni, besok dah boleh mula. Mati hari ni, minggu depan dah boleh bincang. Sebab makin-makin ditunggu. Lepas tahun, lepas tahun, yang ni pula stroke, yang ni pula ICU. Last sekali, terbengkal. Semasa hayat bapa, setiap kali musim buah, semua anak balik ke kampung dan menikmati buah-buah di dusun. Kita musangking, apa lagi? Rambutan. Maka nilai sentimental ini tidak dapat dilupakan walaupun bapanya dah meninggal. Masalahnya adalah dahulu hanya bapa yang membersihkan tanah dan dusun. Anak-anak balik hanya makan buah saja. Sekarang ni siapa nak bersih? Tak ada. Kita upah bangla lah bersih. Banyak duit kau, 2 ekar kau, bangla mana nak RM50. Buat keluarlah modal sikit seorang untuk bersihkan. Tak, aku bulan ni lah nak periksa lah. Kena beli tu, kena beli ni. Lalas sekali,
senyap begitu saja. Daripada rambutan yang kita kata warna merah, musangking yang ada, lepas sekali apa yang tumbuh? Nangka yang tumbuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hilang habis mana-mana yang ada tadi. Maka contoh yang dibuat tuan-tuan dan puan-puan adalah berikan dusun buah-buahan yang luasnya setengah ekar kepada seseorang yang boleh menguruskannya dengan baik. Kena beri pada dia. Mana kata cerita nostalgia dengan bapa ke? Maka pemilik yang baharu itu boleh menguruskan harta itu, maka pada musim buah pula, saudara yang jauh akan dipanggil dan menikmati buah-buahan seperti yang dilakukan oleh bapa tadi. Kita serah pada dia. Kami setuju serah pada engkau, ambil. Tapi jangan lupalah setiap kali musim, telefonlah, kita boleh berkumpul kat sini. Senang kan? Tapi tak boleh nak paksa dia, takut time musim tadi, nampak masyuk lebih, tak telefon adik-beradik. Adik-beradik tanya, ada musim tak? Tak ada, tak jadi tahun ni. Kita tipu gitu tak? Gigi tengok, kena tipu dengan abang sendiri. Jadi, sekiranya tanah itu dimiliki oleh ramai waris, penentuan siapa yang patut membersihkan, siapa yang patut mengusahakan akan jadi satu masalah. Jadi kena nampak di situ. Jangan duk cerita tentang sayang kepada tanah ni, nostalgia dengan ayah lah apa semua. Nostalgia tetap nostalgia. Tetapi hak pemilikan tetap berjalan. Kemudian yang ke-9, hendaklah kita ini berbaik sangka. Bersangka baik, iaitu setiap perkara yang dilakukan oleh waris lain perlu diberi sangkaan yang baik, kecuali terbukti perbuatan mereka itu ada muslihat tertentu. Macam tadilah. Dia nampak bersungguh nak uruskan harta pusaka. Kita pun kat belakang. Percaya mana budak ni? Adik kita ni, bini pula support kat belakang tu lah. Tengok bini dia beria-ria nak uruskan ni. Tak mau begitu. Kecuali dibuktikan dia ini buat yang tak baik, maka bolehlah. Kamu juga tuan-tuan dan puan. Kita sesama Islam ini, sama-sama kita, asal kejadian kita ini, asal manusia itu adalah baik. Melainkan ia dibuktikan dia jahat. Kita baru jumpa kan. Tuan-tuan pun ingat saya baik. Saya pun ingat tuan-tuan baik. Pernah kita tahu tentang kelemahan, kesalahan kita? Tak pernah. Jadi asal manusia itu adalah baik. Kecuali telah dibuktikan tentang kejahatan ataupun kesalahan dia. Maka contoh yang dibuat dalam masa perbincangan, anggap apa yang dicadangkan adalah untuk kebaikan bersama. Bukan hanya menuduh perkara yang bukan-bukan. Kadang-kadang tidak sampai di akal kita fitnah dia. Sebab manusia ni tuan-tuan dan perempuan dia lain macam. Orang buat baik pun tak boleh, orang buat jahat lagilah tak boleh. Nak manusia ini, kalau kita buat jahat 1 kali, kita buat baik 1000 kali, maka yang 1000 tadi dia akan lupa, yang 1 kali yang kita buat jahat itu dia akan ingat. Sampai bila-bila. Sebab itu di antara tips kita nak berbaik dengan orang ini adalah, walaupun salah dia, maka cuba ingat tentang kebaikan dia. InsyaAllah, yang kita marah tadi pun dah jadi selorok dah sikit. Tak, kita jadi bersangka baik dengan dia. Jadi oleh itu, cadangan yang baik hendaklah segera dipersetujui. Kalau cadangan itu baik, maka kena bersetuju. Sebab untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan individu. Sekiranya perlu, berilah cadangan balas jika difikirkan cadangan itu lebih baik. Sebab itu kena berbincang. Kita sama ahli keluarga, kita dengan isteri. Siapa buat keputusan? Suami. Isteri membantu suami. Sebab kita ketua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki jadi ketua dan pengawal bagi orang perempuan. Maka orang perempuan menjadi penolong ketua. Maka kena bincang, sebab keputusan yang dibuat dengan perbincangan adalah lebih baik daripada keputusan yang dibuat tanpa perbincangan. Kemudian yang ke-10. Mestilah kita ini kena ada situasi win-win situation. Sebab tuan-tuan nak bahagi sama rata tak mampu tuan-tuan dan perempuan. Ahli waris ada 5. Si mati meninggalkan 5 rumah. Boleh bagi seorang satu?
Boleh, tapi masalahnya nilaian berbeza. Kalau si ayah tu ada rumah di Bandar Instead, kalau sebut pada anak-anak, siapa nak? Saya nak. Kalau si ayah ada rumah di rumah saya tu Batang Benar, mana ayah? Batang Benar. Lucah bunyi dia. Kalau orang tanya saya duduk di mana, saya tak kata Batang Benar. Saya kata saya duduk di Nilai Impian. Nampak standard sikit lah. Betul tak? Lalu kat highway kan Nilai Impian ni. Lepas tu bila dia tanya, dah sampai Nilai Impian? Sebelah Nilai Impian, saya kata. Dia Batang Benar, dia sebelah je. Tapi tak tahu kenapa nama tu ada. Okay. Jadi semua pihak mendapat faedah daripada sesuatu pembahagian yang dilakukan. Situasi menang-menang amat penting kerana ia menggambarkan pembahagian yang adil dan saksama. Semua pihak akan merasai nikmat daripada harta pusaka itu. Sebagai contoh, 2 orang waris berhajat memiliki sebentuk cincin si mati. 2 orang ni berhajat. Sekiranya mereka bertekak, aku nak, engkau nak, maka kedua-dua mereka pasti tidak akan dapat memilikinya. Mungkin ia boleh diselesaikan dengan cara lelongan. Kita bid lah. Sebab dia ni, siapa paling tinggi? Kau nak kan? Berapa kau boleh letak? Kemudian dia pula letak, siapa tinggi, maka jadi milik dia, maka duit tadi bahagi pula secara faraid. Jangan buat main. Barang kemas kan? Di zaman nenek saya dulu, orang Kelantan dia barang kemas banyak kan. Dia orang dulu nak barang kemas ni dia satulah makan kan. Nak beli ni dia minat. Kalau tuan-puan tengok orang Kelantan kan, jaga kuih tai itik dah. Kuih apa, lompat tikam di pasar tu. Kali tanya nak gapo abang? Nak 5. Betul deh. Berak dia tarik. Ya. Tapi bila mana dia meninggal, tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu saya sekolah lagi. Pakat ambil bawah katil kumpul. Kumpul begini, tuan-tuan dan puan. Kemudian, pakat ambil seorang secekak. Ambil yang ni ambil, ni ambil. Tahu tak saya fikir apa? Kata penat orang tua ni cari dulu. Bila mana meninggal, pakat ambil seorang sikit. Tak apalah, tu milik. Cuma saya nak kata, penat dia nak boleh dapat dulu. Yalah, itulah hakikat yang tuan-puan kena terima. Bahawasanya apa benda yang kita miliki di dunia ini, jawabnya adalah sementara saja. Memang ayat ini nampak klise. Ayat ini memang selalu dengar. Tapi bila kita tengok kepada kematian kawan kita, mak ayah kita, dan kita tahu dia punya harta macam mana. Bila mana dibahagi tadi, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan akan termenung seketika. Tuan-puan akan cermin diri tuan-tuan dan puan, tuan-puan akan terfikir. Rupanya yang aku duk penat lelah selama ini, gaji 3,000 terpaksa habiskan separuh untuk memiliki itu, memiliki ini. Rupanya kepenatan aku bila mana aku meninggal, jadi milik orang lain dah. Kita mati tuan-tuan, dia tak bawa geran, selit kat tepi ni, tak ada. Selit 5,000 kat belah kanan, tak nak beli kat RNR mana-mana, tak ada. Dia kira kosong begitu. Jadi, itulah hakikat kehidupan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat secara lelong tadi, siapa yang sanggup membayar dengan harga yang lebih tinggi, maka dia berhak ke atas cincin itu. Maka ini bermakna seorang dapat memiliki cincin itu dan seorang lagi menerima bayaran harga cincin itu. Maka kedua-dua mereka mendapat faedah daripada harta tersebut. Habis tu nak tengok cincin ini ikut harga mana? Terpulang. Harga beli dulu pun boleh. Kemudian harga semasa pun boleh. Kemudian yang ke-11, hendaklah kita ini mengikut majoriti. Bila mana kita berbincang tadi, perbincangan itu dijalankan,
Maka ikut suara ramai, iaitu suara majoriti dalam forum itu, dalam perbincangan itu. Jangan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana semua orang bersetuju, tinggal seorang waris saja tidak bersetuju. Maka pincanglah perbincangan itu. Sebagai contoh, ketika semua orang bersetuju membahagikan tanah pusaka secara pakatan. Ada seorang waris yang tidak bersetuju dengan cara itu. Walaupun beliau mempunyai hak terhadap harta itu untuk dibahagikan secara faraid, lebih baik beliau menyetujui apa yang dipersetujui ramai untuk memudahkan segala urusan. Contoh, tanah Felda. Tanah Felda maksimum boleh letak nama berapa? Ada 1, ada 2. Ahli waris ada 7. Boleh masuk 7 nama? Tak boleh. Kemudian, ada ahli waris kata, walaupun nama engkau, aku nak bahagian setiap bulan. Maka jadi menyusah pula ada orang yang duduk di tanah tersebut. Setiap bulan tak terpaksa transfer. Kemudian kalau dia pula mati, nak transfer ke siapa pula? Pula dah. Maka selalu dalam bab ini, kita kena berbincang. Okey, tanah ni ada rumah, siapa nak duduk? Biar saya duduk sebab saya memang, kerja saya memang duduk usahakan tanah ni. Okey. Ahli waris lain ada hak tak ke atas tanah tersebut? Ada. Bila ada hak ke atas tanah tersebut, boleh tak masuk semua nama? Tak boleh. Sebab terikat dengan akta tersebut. Jadi apa perlu dibuat? Maka perbincangan waktu ini perlu dibuat. Sebagai contoh, kita bersetuju, kami bersetuju menyerahkan tanah ini kepada awak. Maka awak usahakan dengan syarat hasil tahun yang pertama kena bahagi pada kami semua. Boleh juga. Lepas pada itu, maka menjadi milik awak sampai bila-bila. Sebab dia jadi susah. Bila mana isu nak bahagi faraid. Tanah Felda dia kena urus. Siapa nak urus? Siapa nak keluar modal? Kalau kita mengharap kepada bahagian kita saja tanpa memikirkan tentang modal itu dan sebagainya, maka dia tak akan selesai. Dia akan jadi pincang. Jadi, apa yang perlu dibuat? Ikut suara majoriti. Majoriti makna kata memudahkan urusan itu. Supaya tidak berlaku apa? Tidak berlaku perpecahan, tidak berlaku persekitaan, tidak berlaku tak puas hati, dan kita pun bersetuju dengan syarat-syarat yang kita nyatakan tadi. Kemudian yang ke-12. Mestilah kita ini menghadiri perbincangan. Ini yang selalu jadi masalah. Bila panggil untuk berbincang, kita tak nak datang. Bila tak nak datang berbincang, maka keputusan kita tadi, orang sana tak tahu. Kau nak bagi sama rata ke? Kau nak lepaskan hak kau ke? Kau nak ambil bahagian kau ke? Tak tahu. Bila tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, lalu yang berlaku, minta maaf cakap, ada ahli waris yang dia bergaduh, dia kata aku tak nak terlibat, aku tak nak ambil tahu tentang tanah tersebut. Sedangkan dia ahli waris. Jangan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia menyusahkan orang lain. Dan kemudian bila mana kita cerita tentang perbincangan ini, mesti bincang betul-betul. Bukan bincang dalam keadaan berat sebelah tak mau. Apa perbincangan yang paling terbaik? Paling tidak ada whiteboard di hadapan. Kita tulis. Dia mati, siapa? Bila dia mati? Dia mati meninggalkan ahli waris siapa? Tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagai contoh. Ini ahli waris yang layak mewarisi. Jangan pula pergi tulis nama orang yang mati sebelum si mati tadi. Dia tak termasuk. Clear satu bab. Kemudian tulis pula, si mati ini meninggalkan apa hartanya? Duit ASB berapa? Tabung haji berapa? Rumah berapa? Tanah berapa? Saham berapa? Motor berapa? Kereta berapa? Total semua sekali 1.2 juta sebagai contoh. Maka langkah yang ketiga, tulis pula ahli waris yang pertama akan dapat berapa?
Ahli waris yang kedua akan dapat berapa? Berapa portion-portion bahagian-bahagian dia tadi sampai bawah. Jadi semua akan tengok dan faham. Oh, aku anak lelaki aku dapat banyak ni. Oh, aku anak perempuan dapat banyak ni. Ni ikut hukum faraid. Yang aku belajar hari tu. Jadi semua clear. Berbeza dengan keadaan kita tak tulis pun, kita tak nyatakan pun, maka bila sampai ahli waris tadi nak ambil bahagian kau, nak ambil bahagian kau, ambil bahagian kau. Dia pun tak tahu si mati meninggalkan berapa harta. Maka kemungkinan besar akan berlaku penyelewengan. Kenapa? Sebab dia tak bagi tahu ke semua harta si mati tersebut. Ada tak berlaku? Ada. Dia cakap pada anak dia, shh, jangan beritahu nenek. Jangan beritahu nenek harta ni. Yang ni dia bagi tahu. Adakah tindakan itu betul? Salah. Maka kalau kita buat, maka kita telah menafikan hak orang itu. Bila kita nafikan hak orang itu, adakah kita berhutang dengan dia? Yes, kita berhutang dengan dia. Lebih teruk lagi adalah kita makan hartanya tanpa izin dia. Sebab ada juga yang jenis buat perangai begini. Suami saya ustaz, saya lah urus. Yang boleh banyak harta ni, sebab saya kahwin dengan dia, mak dia tak pernah involve pun, tak pernah terlibat. Mak dia terlibat ke tak terlibat ke, kalaulah namanya ahli waris, maka dia layak. Sebab ada di kalangan kita, tuan-tuan dan perempuan, minta maaf cakap, ada satu kes hari tu, isteri dia meninggal. Maka isteri dia meninggal, meninggalkan dia, suami, meninggalkan anak-anak dan meninggalkan mak, iaitu mak si mati, mak mertua dia lah, ayah tak ada dah. Mak si mati ni umur berapa? 89. Adakah orang umur 89 ni dia tak nak pada harta? Ke orang 89 ni dia ingat mati je hari-hari? Dah. 89, 90 pun dia ingat lagi kejawatan lagi ni. Dah. Tak. Ingat lagi ni. Maka ada tak hak dia? Ada. Jadi yang tanya saya ni menantu. Dia tanya apa? Silap orang ni tanya saya. Kata ustaz, saya dah bincang dengan mak mertua saya. Mak mertua saya setuju dengan saya. Tuan Haji bincang macam mana? Saya pergi jumpa dia. Saya kata, isteri saya, anak dia ni meninggalkan harta. Banyaklah juta. Belum habis lagi minta pandangan mak mertua tadi. Dia terus potong. Dia kata, itulah mak, saya ni banyak hutang. Orang tua, bila budak muda datang, cakap ada hutang, ada tak dia akan kata, lantak pergi engkau, hutang kau yang penting hak aku? Ada tak orang tua? Tak, jarang begitu tak. Tak bolehlah kata begitu. Kalau mak itu bahagiannya sebagai contoh 500,000, maka bahagian mak dia. Yang kita duduk cerita pasal hutang kita, itu hutang kita. Kita yang tanggung, bukan mak mertua. Jadi dalam kes ini, mak mertua terus jawab, tak apalah, mak pun dah tua dah, ambil lah kat engkau semua sekali. Alhamdulillah mak, semoga mak dimurahkan rezeki. Bijak menantu gini. Tuan-tuan jangan buat begitu, tuan-tuan dan perempuan. Hak orang, jangan duk cakap benda-benda yang begitu. Menyebabkan orang itu jadi terbantut. Dia ada hak, maka terpulang pada dia. Sepatutnya apa dibuat? Bahagian mak tadi adalah 500,000, beri pada mak. Tutuplah mulut cerita berkaitan dengan hutang yang kita ada. Habis tu, banyak sangat pada mak dia. Itu hak mak dia, jangan petikai. Habis tu hutang kita, kitalah yang tanggung. Kita suruh dia tanggung, kenapa ni? Jadi bila saya teram gitu, itu bersalah Tuan Haji tu. Muka menyesal, dia tanya saya. Menyesal tak menyesal, tuan-tuan dan puan, kita kena cakap benda betul, jangan duk cakap benda tak betul. Kadang-kadang ada yang bertanya pada saya, terasa hati dengan saya. Kenapa? Sebab dia dah buat tindakan itu. Dan saya katakan saya tak setuju, saya kata tindakan itu salah. Kemudian dia cari dalil lain. Tapi mak mertua saya setuju ustaz. Memang setuju dan kau kata begitu. Jadi tak mau begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau namanya hak orang, jangan duk bercerita tentang apa yang kita alami. Apa yang kita susah ke. Kalau hak dia terpulang pada dia. Kecuali kita beri pada mak, lepas tu mak mertua kata,
Nah, ambil lah separuh. Aku pun tak boleh ambil banyak juga sebab banyak sangat dapat ni. Tu Alhamdulillah. Tapi kalau kita guna ayat begitu, tuan-tuan dan puan-puan, maka jawabnya adalah orang itu nak bahagian dia disebabkan kita kata tadi, maka dia lepaskan bahagian dia. Lalu orang begini, dia lepaskan bahagian dia, tuan-tuan dan puan, dia lepas di mulut ke lepas di hati? Dia hanya lepas di mulut. Hati dia tak lepas lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Bila mana menyebut tentang pembahagian harta pusaka, kena elakkan daripada sifat mazmumah, iaitu sifat keji. Apa dia yang pertama ditulis dalam buku ini? Iaitulah tamak. Iaitu tidak dapat dinafikan sifat tamak dan haloba adalah punca utama berlakunya pertelingkahan dalam pembahagian pusaka. Secara logiknya, semua manusia perlukan harta. Saya perlu, tuan-tuan haji perlu, puan-puan hajah perlu. Okay? Lebih-lebih lagi harta yang diperolehi secara percuma. Harta yang tersepak, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat harta percuma, seronok. Seronok, tuan-puan? Dah dapat harta percuma. Nah kan? Seronok. Nak kalau member belanja makan. Lagi seronok. Kita ni tak boleh makan kambing. Disebabkan member belanja, kita makan. Tuan-tuan dan puan. Sebab free ni. Jadi, elakkan sifat keji iaitu kita ini pembahagian harta berjalan lancar dan mengikut bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, waris sepatutnya hanya berhak mendapat sebanyak 2 ekar tanah. Tapi mahu bahagian yang lebih banyak. Tamak ni maknanya dia nak ambil bahagian orang lain. Itu maksud tamak. Dia ambil hak orang. Kalau bahagian kita 1 ekar, kita ambil 1 ekar, tamak ke? Tak, itu hak kita. Sebab itu kena beza di antara hak dan tamak. Bagi seorang isteri, haknya adalah mendapat nafkah daripada suami dia. Maka suami dia tadi kena buang kerja. Selama 1 tahun, dia terpaksa menanggung diri dia, menanggung nafkah suami dia, menanggung nafkah anak-anak dia. Lepas tahun, suami dia kembali boleh bekerja. Maka suami tadi kena tanya pada isteri. Yang setahun awak keluarkan nafkah tadi, awak hadiah pada saya dan anak-anak ataupun hutang. Maka isteri pun jawab, hutang apa? Wajib tak suami bayar? Wajib. Sebab kewajipan dia untuk bayar. Boleh kita kata pada dia, agak-agaklah tamaklah awak ni. Tak boleh sebab itu hak dia. Tamak adalah kita mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, salah guna kuasa. Setelah berlakunya kematian, ada kalangan waris yang cuba menguasai harta pusaka seorang diri untuk kepentingan tanpa menghiraukan hak orang lain. Ada jenis begini. Dia tak bagi tahu harta si mati yang tinggal. Ada juga yang dia kumpulkan semua ahli waris, dia pun bahagi banyak ni. Maka yang seorang ni tanya, kenapa aku tak dapat? Sebab mahkamah kata anak derhaka tak dapat pusaka. Kena kencing begitu. Betulan pula yang tu pula jahil. Betul juga kan sebab itu aku lawan cakap dia sebelum dia mati seminggu itu. Maka salah guna kuasa kena elak. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang cuba mempengaruhi waris lain supaya mengikut kehendak dia. Dia putar belik cerita. Lalunya berlaku dalam kalangan anak sulung yang memaksa adik-adiknya mengikut cara pembahagian yang dikehendaki dia. Kadang-kadang dalam 5 beradik, yang masuk universiti seorang. Yang 4 lagi kerja kampung. Maka kena tiaw dengan yang masuk universiti tadi. Kita ni bila bahagi pusaka ni kena begini-begini. Yang lain, betul-betul sebab kau mengaji tinggi. Ya, aku ada ijazah kan? Maka kena kencing begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan salah guna kuasa. Sebab kita kena ingat,
Pembahagian ini adalah suatu amanah. Daripada siapa? Daripada Allah. Pembahagian pusaka ini adalah suatu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Tidak boleh bertangguh. Tidak boleh kita ambil hak orang. Tidak boleh kita salah guna kuasa. Kadang-kadang ada yang lebih cerdik tuan berlaku di tempat saya. Dia 2 beradik. Maka dia kata pada adik dia, siapa nak urus ni? Adik pun kata, engkau lah urus sebab aku pun tak pandai sangat. Maka dia pun uruskan. Nanti bicara kuasa kau bagi tahu aku. Baik. Maka si abang tadi kata pada adik, nanti di hadapan pegawai bicara kuasa kau setuju je apa yang pegawai tu kata. Baik, aku setuju je. Sampai hari bicara kuasa tadi, maka pegawai tu tanya, betul ke ni awak setuju ni pembahagian banyak ni? Sebab abang tadi kata setuju kan? Dia kata setuju. Betul ke ni bahagian abang awak lebih, awak ni sikit? Dah abang dia pesan setuju kan? Maka dia kata setuju. Maka bila setuju, bahagian abang dia lebih dan dia pun kurang. Datang jumpa saya, tak puas hati. Saya pun balas balik. Kan tak puas hati, abang yang tak cerdik hari tu. Bila orang tu dah tanya, tak setuju, jawab tak setuju. Sebab sama-sama adik-beradik, bila sebut tentang harta ini, kadang-kadang abang boleh makan adik, adik boleh makan abang. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa pada bulan hadapan. Cuma 4 ke? Undi 19 tak? Adat. Jadi pakat balik mengundi ya. Saya mengundi di Pasir Mas, Parlimen Pasir Mas. Jangan duk tanya saya undi apa. Pakat tahu belaka dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر